Hai semua, salam sejahtera sekali lagi kepada semua pelajar. Selamat kembali ber-PDPR. Oke, jadi untuk hari ini kita masih lagi berada dalam bab 6, yang berkaitan dengan peningkatan tamadun Yunani dan juga tamadun Rom. Dan minggu lalu kamu sudah belajar dan juga kamu sudah berkenalan berkaitan dengan tamadun Yunani. Oke, apa negara-negara kota, di mana kedudukan tamadun Yunani. Oke, berkaitan dengan Argopolis, Polis, oke, Athens, oke, apalagi Sparta, Korin, oke. Kalau kamu masih ingatlah, oke, kita coba imbas kembali. Jadi untuk hari ini kita masih lagi akan belajar berkaitan dengan tamadun Yunani. Tetapi untuk hari ini kita akan masuk dalam 6.2, yang berkaitan dengan peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Maksudnya kita akan tengok apa sistem pemerintahan yang digunakan ataupun yang diamalkan di kebanyakan negara-negara kota ataupun polis di dalam tamadun Yunani. Oke, kita tengok yang pertama. Sistem pemerintahan yang pertama adalah monarki. Sistem pemerintahan monarki ini adalah sistem beraja berasaskan keturunan. Maksudnya contoh kalau dia sudah uzur, dia tidak mampu lagi untuk memimpin dia punya rakyat, sistem pemerintahan itu akan diambil alih oleh dia punya keturunan. Contohnya mungkin dia punya anak, dia punya cucu, ataupun yang mempunyai pertalian darah dengan itu raja. Dan raja dibantu oleh golongan bangsawan yang terdiri daripada golongan-golongan yang bijak pandai. Itu monarki. Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dikuasai sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Jadi maksudnya contoh pada masa itu kamu adalah golongan-golongan yang ada kuasa di dalam tamadun Yunani. Kamu boleh menjadi seorang pemimpin ataupun ketua di dalam sistem pemerintahan. Itu oligarki. Yang ketiga adalah aristokrasi. Apa itu aristokrasi? Adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan-golongan bangsawan. Golongan-golongan yang bijak pandai lah. Yang keempat adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim. Ini yang tidak disukai oleh rakyat sebab mereka sistem pemerintahan ini adalah yang bersifat kuku besi, maksudnya kejam. Contoh rakyat didapati mencuri, tangan dia akan dipotong. Contoh rakyat tidak patuh kepada raja dan dia akan dihukum bunuh. Ini sistem pemerintahan yang kejam lah. Maksudnya dia punya raja yang menggunakan sistem pemerintahan ini adalah bersifat zalim dan juga menindas rakyat. Dan yang kelima, sistem pemerintahan yang agak lama sehingga ke hari ini banyak negara-negara di dunia yang mengamalkan sistem pemerintahan ini adalah demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Macam negara kita Malaysia pun mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Contohnya, kita punya pemimpin-pemimpin yang mahu menjadi ketua, menjadi wakil rakyat, perlu melalui pilihan raya. Maksudnya perlu melalui pilihan daripada rakyat. Jadi apabila undi mereka banyak, mereka layak untuk menjadi pemimpin. Jadi ini adalah senarai 5 sistem pemerintahan yang diamalkan di negara-negara kota ataupun polis dalam tamadun Yunani. Seterusnya kita pergi kepada bagaimana perkembangan sistem demokrasi di Athens. Ingatkan apa itu Athens? Athens adalah antara negara kota yang terdapat di tamadun Yunani. Kita imbas balik. Negara kota Athens ni dia punya keluasan tidak besar, tetapi jumlah penduduk dia adalah banyak. Dan Athens ini antara negara kota yang sangat maju, yang sangat maju dalam tamadun Yunani. Jadi kita tengok bagaimana perkembangan sistem demokrasi ya.
perubahan sistem di Athens berlaku disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertama, mahu memantapkan dan melancarkan hal ehwal pentadbiran sedia ada. Dan yang kedua, dia memperlihatkan kematangan politik penduduk Athens yang berusaha memajukan aspek pemerintahan negara. Maksudnya di sini dalam sistem demokrasi Athens, dorang mahu melibatkan rakyat ataupun melibatkan penduduk di Athens itu untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan untuk memajukan mereka punya negara kota. Oke, ini bagaimana perkembangan dia. Kita tengok perkembangan sistem demokrasi di Athens. Dia diasaskan oleh Solon. Oke, ini adalah gambar daripada inilah. Yang digambarkan adalah pada tahun 594 sebelum Masehi. Oke, bagaimana sistem demokrasi di sana? Merupakan demokrasi langsung, yaitu setiap warga negara Athens terlibat secara langsung dalam perbincangan dan perdebatan bagi menentukan dasar dan peraturan di Athens, termasuk soal politik, ekonomi, dan juga sosial. Oke, maksudnya merupakan demokrasi. Oke, demokrasi di Athens dia ada dua jenis ya, demokrasi secara langsung dan juga tidak langsung. Oke, tetapi di Athens dia demokrasi ini secara langsung, maksudnya setiap warga negara ataupun setiap rakyat Athens itu dia terlibat untuk memilih ataupun memilih semasa perbincangan dan juga perdebatan untuk siapa yang mereka mahu pilih menjadi mereka punya ketua. Oke. Dan pada zaman pemerintahan si Perillus, penekanan diberi kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Jadi semasa zaman pemerintahan si Perillus ini, dia mula mahu rakyat yang mempunyai kuasa, maksudnya kuasa untuk memilih itu adalah di tangan rakyat. Jadi sebenarnya sistem pemerintahan demokrasi yang dilakukan di Athens ini telah dibawa sampai ke sekarang oleh semua negara-negara di dunia, termasuk negara kita Malaysia. Jadi untuk hari ini itu sahaja penerangan cikgu untuk tajuk untuk hari ini. Dan cikgu harap cikgu boleh membantu kefahaman kamu berkaitan dengan tajuk ini. Itu sahaja ya. Thank you.